Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, apa yang kita nak belajar hari ini ialah sambungan daripada pelajaran minggu lepas, iaitu bidang adab. Tajuk berjual beli dengan berhemah, siri yang kedua. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengaplikasi adab berjual beli. Yang kedua adalah menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli. Dan yang ketiga, mengamalkan adab berjual beli yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Macam mana kita nak mencontohi cara Rasulullah dalam mengamalkan adab berjual beli? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Ta'ala merahmati orang yang bertolak ansur ketika berjual beli, membeli dan menuntut hutang. Jadi Nabi berpesan kepada kita agar kita bertolak ansur ketika berjual beli ataupun kita membeli dan menuntut hutang. Jadi bertolak ansur ni maksudnya tidak terlalu berkira-kira, memudahkan urusan pembeli ataupun memudahkan urusan penjual. Itu yang dimaksudkan dengan bertolak ansur. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur dan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapat keberkatan hidup. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar kita jujur ketika berjual beli. Siapa yang menjual, dia hendaklah menjadi seorang yang jujur. Barulah dia mendapat keberkatan hidup, rezekinya berkat, umurnya berkat. Kalau rezekinya itu walaupun tidak terlalu banyak tapi cukup, umurnya walaupun tidak terlalu panjang namun penuh dengan ketaatan, itulah yang dinamakan keberkatan hidup. Jadi hendaklah mereka yang menjalankan aktiviti jual beli ini, dia kena jujur dan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Okey. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah menggantikan mereka yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Okey, kita hendaklah menunaikan hak orang lain ataupun pembeli ataupun tak kisah penjual sebagainya dengan sempurna. Dalam contoh ini Rasulullah kata seorang itu berhutang, dan bila masa nak bayar, Rasulullah menganjurkan bagi sahaja unta yang lebih baik itu. Sama juga kalau kita menjual,
kita hendaklah bagi barangan yang terbaik kita. Jangan kita sorok-sorok barang-barang yang baik, kita jual barang-barang yang tidak baik. Itu tidak bagus. Itu bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Yang pertama, untuk individu mendapat pahala dan keridhaan Allah. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Kepada masyarakat, kepentingannya ialah imej Islam akan terjaga, hidup aman, damai dan sejahtera, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Ini yang paling penting dalam masyarakat ini. Yang pertama, kita nak jaga kestabilan, kita nak jaga keharmonian. Apabila berlaku urus niaga ini, tak nak berlaku pergaduhan, perpecahan dan sebagainya yang tak baik apabila kita mengamalkan urusan jual beli ini. Kepada negara, negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, aman, damai dan sebagainya. Itu kepentingan dia. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi negara. Yang ketiga ialah menjaga imej negara pada pandangan negara luar. Ini juga penting, kerana pelabur-pelabur luar dia akan tengok sama ada negara kita mengamalkan polisi yang baik, polisi yang telus, tidak menindas. InsyaAllah mereka akan berminat untuk melabur dengan kita. Adab-adab ketika berjual beli. Yang pertama, penjual sabar, mesra melayan pelanggan. Pembeli pula beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Seterusnya, penjual lagi menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Bagi pembeli pula adab dia tidak mengambil masa lama memilih makanan dan minuman. Baik, seterusnya penjual lagi di pasar jualan. Di pasar jualan jujur dan tidak manipulasi ataupun menipu dam timbangan di pasar jualan. Yang kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Kalau pembeli pula memberi laluan ketika selesai membeli. Ialah tempat-tempat sibuk kan, kita bagi laluan pada orang lain pula. Yang kedua, mencari dan memilih barang yang baik dan halal. Kita beli barang-barang yang baik dan halal sahaja. Di kedai barangan harian pula, apa adab yang kita boleh amalkan kepada penjual? Tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Ustaz dah terangkan apa maksud monopoli pada minggu lepas. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori berserta harga. Baiklah, untuk pembeli pula tidak merosakkan barang yang dipamerkan. Yang kedua, menghormati penjual dan pembeli lain. Baiklah, itulah adab yang kita boleh amalkan selaku penjual ataupun pembeli di tempat-tempat yang telah dinyatakan itu. InsyaAllah semoga kita dapat mengamalkan sedikit sebanyak dalam kehidupan kita adab menjual dan membeli ini, supaya hidup kita berkat, kita dapat pahala dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Seterusnya dapat menyumbang
kepada kemajuan